apa yang kita nak buat hari ni, saya nak bongkarkan rahsia untuk dapat 30 markah dalam Sains SPM paper tu dengan hanya guna 3 je benda. Berjumpa lagi di dalam e-tuition bersama siapa? Bersama Madam Siti. Siapa yang dah masuk say hi to Madam Siti, tulis dekat live chat, tulis dekat komen, say hi. Tapi baru first time join e-tuition, hi, I am Madam Siti. Hari ni saya akan bongkarkan rahsia untuk dapat 30 markah dalam paper Sains SPM dengan hanya 3 benda je. Percaya ke tidak? Sebelum kita mulakan kepada kita punya rahsia kejayaan Sains SPM nanti, nak tanya apa khabar semua? Sihat ke tak? Macam mana dengan paper sains lah? Macam mana dengan paper matematik tadi? Tercedukkah? Okey ke? Gunakan tak tips yang Miss Amalia bagi? 4 soalan wajib jawab untuk lulus. Alright. So, sebelum kita mula, make sure check setting video ni, resolution dia paling tinggi 1080, and then make sure pakai earphone ataupun headphone supaya apa? Supaya bunyi-bunyi kat luar tak ganggu korang. Sebab malam ni kita nak pulun habis-habis untuk paper besok SPM Science confirm lulus. Siapa nak lulus? Confirm lulus. Siapa nak dapat A? Confirm lah dapat A. And then make sure phone brightness maximum supaya korang nampak apa benda yang saya nak tulis hari ni. And then the last one is make sure battery fully charged. Tapi macam biasa, jangan charge sambil tengok live ni. Sebab apa? Nanti takut battery overheat dan meletup. Okay, so siapa yang baru masuk, so saya terangkan sekali hari ni apa yang kita nak buat hari ni. Saya nak bongkarkan rahsia untuk dapat 30 markah dalam Sains SPM paper tu dengan hanya guna 3 je benda. Siapa yang dah tengok video saya sebelum ni, kalau tak sempat tengok, kejap lagi habis kelas ni boleh tengok video saya sebelum ni. Saya dah terangkan apa 3 benda tu. So hari ni apa yang kita nak buat, kita nak cari. Saya akan ajar korang macam nak cari semua jawapan-jawapan menggunakan 3 benda tu. So, macam saya cakap, dalam paper 2 Sains SPM, jawapan ada pada soalan. Jawapan ada pada soalan. Kita tinggal buat apa? Kita tinggal cari, kumpulkan, pasang-pasang puzzle, dapat jawapan. So, hari ni kita akan fokus kepada paper 2 bahagian A, dan macam saya janjikan, paper 2 bahagian C, soalan nombor 10. So, are you ready guys? Kalau dah ready, tulis dekat live chat, Madam saya dah ready. Prepare your paper and pen, and jangan lupa dekat description video ni saya dah letakkan soalan ni dan juga teknik ataupun rahsia-rahsia yang saya nak terangkan kejap lagi. So, download, korang boleh terus study nanti besok, sementara nak masuk exam hall, korang boleh tengok balik apa saya dah bagi short tips kat situ supaya korang boleh score paper 2, at least paper 2. Kenapa saya kata paper 2? Macam saya cakap lagi sekali, dalam paper 2 jawapan ada dalam soalan. Siapa-siapa yang tak sempat baca buku, tak sempat baca certain topik dekat dalam paper 2 bahagian A dan bahagian C, jawapan dalam soalan. Alright, so kita mulakan dengan kita punya hari ni apa yang Madam Siti nak bongkarkan, apa benda 3 yang Madam Siti cakap tu, macam mana nak dapat 30 markah tu. So kita tengok, saya tulis kertas 2 bahagian A, saya ada tunjukkan satu contoh soalan dekat sini dan kita akan buat bersama-sama menggunakan tips-tips ataupun teknik-teknik mudah yang saya dah ajar sebelum ni. So sebelum ni saya dah tunjukkan macam mana nak buat hipotesis, macam mana nak buat inference. So hari ni kita applykan. Saya ajar korang macam mana nak cari, sambungkan puzzle, dapat jawapan. Alright. Okay, so kalau tak nampak soalan yang nampak tak jelas, saya dah letak soalan pada download file. Pergi dekat description, download link yang saya dah bagi. So kita tengok dulu apa
yang Madam Siti dah bagi dekat dalam download file tu. So, kertas tu bahagian A. Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji tindakan yeast dalam pembuatan roti. Raja menunjukkan ketinggian dough dalam ini ke kosong dan ke 8. Okey. Ini yang saya bacakan ini apa? Macam saya kata, dapat kertas tu first kali kena buat apa? Siapa ingat? Siapa dah tengok saya punya video yang sebelum ni? Dapat kertas tu first kali kita kena buat apa? Cari 3 balik. 3 benda ni lah yang akan menentukan korang dapat jawab paper tu bahagian A ataupun tidak. Apa dia 3 tu? Kita akan cari kita punya MV. Ada yang tak panggil MV, ada yang panggil pemboleh ubah dimalarkan, PM saya rasa. Saya tulis PM. Kita akan cari RV, responding variable, ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Dan kita akan cari CV. CV dalam bahasa Melayu pemboleh ubah apa yang korang panggil sama, PS kalau salah maafkanlah, tapi tak payah saya kata. Kita cari 3 beradik ni, pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, dan kita cari pemboleh ubah dimalarkan. Manipulated variables, responding variables, dan constant variable. 3 langkah. Cari 3 ni je, kita akan dapat secure kita punya 30 markah dekat dalam paper tu, bahagian A dengan bahagian C. Alright, so yang kita balik pada kita punya soalan. Macam saya kata, 3 beradik ini kita nak cari kat mana? Kita first, tempat yang kita boleh cari adalah dekat pernyataan soalan. Ingat tak? Saya dah bagi dalam video sebelum ni, cari dalam pernyataan soalan. Yang saya baca ini, dapat kertas soalan yang ditulis panjang-panjang atas tu, itu adalah pernyataan soalan. Macam contoh saya ada tulis dekat sini, seorang murid menjalankan satu eksperimen bla 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 bla. Ini adalah pernyataan soalan. Dalam pernyataan soalan ada apa? Ada tujuan eksperimen. Betul? Okay, so kita nak cari dulu kita punya tujuan eksperimen. Dekat mana? Korang jumpa tak? Mana tujuan eksperimen? Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji tindakan yeast dalam pembuatan roti. So, tujuan eksperimennya dekat mana? Menjalankan. Yes! Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji. Start. Untuk mengkaji tindakan yeast dalam pembuatan roti. Kalau sebelum ni saya kata dekat dalam tujuan eksperimen dia akan bagi MV dan RV, betul? Dalam tujuan eksperimen biasanya dia akan bagi MV dan RV. Saya tulis tak? Oh tak ada. Okey, ada kat sini. Okey, dalam tujuan eksperimen biasanya akan bagi MV dan RV. Tapi itu kalau tujuan yang dia bagi dalam format ni untuk mengkaji hubungan di antara something dan something. Kita tengok kita punya tujuan eksperimen untuk mengkaji tindakan yeast dalam pembuatan roti. Ada dan tak? Tak ada. So, ini saya kata soalan jahat. Kenapa soalan jahat, Madam Siti? Ya Allah, suka hati je nak panggil orang jahat kan? Sebab apa? Sebab dia tak bagi direct tujuan dalam bentuk yang normal untuk mengkaji hubungan di antara something dan something. Dia buat jahat sikit, dia tak letak MV dan RV. Okay? Saya kata tujuan eksperimen akan dapat MV dan RV, tapi untuk soalan jahat macam ni, dia tak bagi MV dan RV. So, apa sebenarnya ada dalam tujuan eksperimen? Kalau soalan jahat, tujuan eksperimen yang jahat, dia hanya bagi kita RV. Ingat? Soalan jahat. Tujuan eksperimen yang jahat, dia hanya bagi kita RV. So, kat mana RV dia? Untuk mengkaji tindakan yeast dalam pembuatan roti. Mana RV dia? Tindakan yeast dalam pembuatan roti. Semua ni adalah RV. Tujuan eksperimen yang baik, macam contoh saya bagi dekat atas tu, dia akan bagi MV dan RV. Kalau tujuan eksperimen yang jahat, contoh macam ni, macam nak tahu jahat dan baik-baik tu, jahat dan baik tu. Kalau ada ayat untuk mengkaji hubungan di antara, itu adalah tujuan eksperimen yang baik. Yang ni ada tak mengkaji hubungan di antara? Tak ada. Jadi dia adalah tujuan eksperimen yang jahat. Yang jahat hanya bagi kita satu je. Dia bagi kita RV sahaja. Okey.
Tapi don't worry honey, macam saya kata, daripada pernyataan soalan kita boleh cari semua MV, RV dan CV. So sekarang kita tengok lagi apa lagi yang ada pada pernyataan soalan yang kita boleh cari. Sekarang kita nak cari, sambungkan puzzle. Kita cari dulu, lepas ni saya ajar cara nak sambungkan puzzle. Alright, so dari tujuan, ada yang tak tahu, mungkin tak tahu ini yang saya gariskan apa. Ini adalah tujuan eksperimen. Okay, yang saya gariskan adalah tujuan eksperimen. Yang saya bracketkan ini adalah dia punya RV. Jadi kita nak cari 3 benda ni. Saya dah dapat saya punya RV, tindakan yeast dalam pembuatan roti. Sekarang kita kena cari lagi 2. So baca lagi pernyataan soalan. Rajah menunjukkan ketinggian dough dalam minit ke-0 dan ke-8. Okay, dalam ayat yang saya nyatakan, saya bacakan tadi tu, rasa-rasa ada tak yang kita boleh cari? MV ke? CV ke? RV ke? Okay, cop-cop. Cop-cop kan? Okay, so sekarang ni kita nak cari yang lain. Kita dah jumpa RV, tapi kadang-kadang dalam pernyataan tu boleh lagi dia bagi RV lagi sekali. So kita tengok ada tak benda yang dia bagi kita. Kita nak cari 3 benda tadi MV, RV, CV. Rajah menunjukkan ketinggian dough. Saya gariskan dulu ketinggian dough dalam minit ke-0 dan ke-8. Minit ke-0 dan ke-8. Saya gariskan 2 benda tu. Kenapa saya gariskan ketinggian dough? Ketinggian dough tu apa? Alright. So, tengok balik. RV kita dalam tujuan adalah tindakan yeast dalam pembuatan roti. Tapi kena ingat, RV ni kalau dalam eksperimen dia adalah something yang kita boleh kira. Maksudnya kita boleh ukur. So, kita tengok balik kita punya RV, tindakan yeast dalam pembuatan roti. Boleh tak kita ukur tindakan yeast? Tak boleh. Jadi macam mana kita nak ukur kita punya RV? Melalui ketinggian dough. So, dekat dalam statement ni tadi, kita dapat lagi satu RV. Okay? Ketinggian dough tu pun RV. So, nanti mesti ada yang tanya saya, Madam, so RV dia yang mana? Tindakan yeast dalam pembuatan roti ke ketinggian dough? Dua-dua betul. Alright? Dua-dua tu betul. Cuma biasanya untuk dalam eksperimen RV tu, bila buat eksperimen adalah sesuatu yang biasanya kita boleh ukur. Kalau yang boleh ukur yang ni lah. Macam mana nak ukur ketinggian? Kejap lagi kita tengok. And then dalam minit ke-0 dan ke-8, minit ke-0 dan ke-8 tu ada 2 benda yang masa berbeza, betul tak? So kalau berbeza, dia adalah masa. Minit tu adalah masa. Dia ada 2 masa. Maksudnya kita ada 2 masa yang berbeza. Bila masa itu berbeza. Ingat tak sebelum ni saya kata berbeza tu adalah keyword untuk siapa? Untuk pemboleh ubah dimanipulasi. So minit ke-0 dan ke-8 dia adalah masa. Ini adalah saya punya MV. Okey, tadi dekat atas kita dah jumpa RV. Kita baca bawah, kita jumpa lagi satu RV. Kita baca bawah lagi, kita jumpa MV. Satu lagi kita tak jumpa. Kita dah jumpa RV, MV, RV. Lagi satu kita tak jumpa, CV ataupun pemboleh ubah dimalangkan ataupun pemboleh ubah yang sama. So, daripada statement ni, apa yang awak rasa-rasa dia kekal sama dalam eksperimen, dia tak ubah apa-apa? Tahu tak? Siapa dapat tulis dekat chat? Okay, so perasan tak? Ada satu benda yang tak berubah sepanjang eksperimen kita. Apa dia? Roti. Kita pakai roti yang biasa ke? Tak kan? Dia dalam eksperimen ni dia pakai roti yang sama ataupun dough roti yang sama. Jadi apa kita punya CV? Mestilah kita punya roti. Okey, kita cuba tulis dulu apa kita punya MV dan RV dan juga CV. So MV, apa MV kita? Minit ke-0 dan ke-8. Boleh ke saya nak tulis MV minit ke-0 dan ke-8? Bukan. Jadi minit ni adalah apa? Ini adalah masa.
Jadi MV saya adalah masa. Alright, dapat soalan jangan tengok dapat kertas soalan, jangan tengok dulu soalan bagi apa, cari tiga beradik ni. Bila tiga beradik ni jumpa, korang boleh dapat 30 markah dalam genggaman. Gitu. And then RV kita apa? RV nak tulis yang mana, madam? Tindakan ini dalam pembuatan roti ke ketinggian dough? Boleh buat dua-dua, tapi macam saya kata, saya suka tulis RV yang boleh diukur atau boleh dikira. Jadi apa yang saya boleh ukur? Ketinggian dough. Dan CV, apa saya punya CV? Roti. Boleh tak saya nak tulis roti je? Tak boleh. Boleh buat dough, roti. Okey, kenapa saya kata boleh tak buat roti je? Kalau tulis roti je, dia macam ayat tu tak lengkap. Jadi saya lengkapkan sikit, saya buat dough roti. Kalau nak lagi lengkap, dough roti yang sama, ataupun saiz dough roti ke. Maksudnya yang something yang kita boleh lengkapkan ayat ni. Kalau tulis roti je, dia betul tapi dia macam kurang lengkap sikit dekat jawapan dia. Alright, so kita dah jumpa daripada pernyataan. Saya baru baca saya punya pernyataan soalan. Saya dah dapat 3 benda: MV, RV dan juga CV. Itu daripada saya punya pernyataan soalan. So sekarang korang rasa korang dah reti tak nak cari at least 3 benda dekat pernyataan soalan? Ini adalah pernyataan soalan yang baik. Maksudnya dekat pernyataan soalan terus ada ayat yang panjang-panjang, dapat 3-3. Kalau pernyataan soalan yang jahat, dia bagi ayat pendek je, korang tak dapat apa-apa info. So kalau macam tu, apa yang kita kena buat? Kita cari MV, RV dan CV melalui macam last week pula. Video sebelum ni saya dah bagi tahu. First kita boleh cari dekat pernyataan soalan. Yang kedua kita cari melalui rajah. Okey, bayangkan ini kita tak jumpa lagi. Bayangkan kita tak tahu. Awak dah baca blank. Tak tahu nak cari MV, CV, RV melalui ayat panjang-panjang ni. Sebab kadang-kadang bila kita masuk exam, kita cuak. Bila kita cuak, otak kita pun terus kosong. Padahal sebelum tu, kita boleh je buat. Betul tak? Korang selalu tak rasa macam tu? So sekarang ni, bayangkan kita tadi, kita baca-baca, kita tak dapat cari 3 ni. Kita tengok pada rajah. Tengok pada rajah. Kita nak cari apa tadi? MV, pemboleh buah dimanipulasi. Pemboleh buah dimanipulasi adalah benda yang berbeza. So tengok pada rajah, apa yang kita nampak berbeza? Masa yang pertama 0 minit, masa kedua adalah 8 minit. Berbeza ni adalah satu yang kita boleh kontrol. Mungkin ada yang cakap, madam, ketinggian dough tu berbeza. Ketinggian dough tu kita tak boleh kontrol. Okay? MV adalah something yang berbeza dan kita boleh kontrol. Kita boleh tak kontrol masa? Boleh kan? Bila 0 minit kita tengok, bila dah 1 minit kita tengok. Maksudnya masa tu kita boleh kontrol. Kita nak setiap 1 minit ke, setiap 2 minit ke, setiap 8 minit ke. So masa kita boleh kontrol. So apa MV melalui kita punya rajah? Masa. So ini adalah kita punya manipulated variables ataupun pemboleh ubah dimanipulasi. Dan kita dah jumpa MV melalui rajah. Okay, so ini adalah saya punya MV. And then untuk sekarang kita nak cari RV. Ingat tak saya kata? RV adalah sesuatu yang boleh diukur. Kita ada pembaris dan pembaris guna untuk ukur sesuatu. Sekarang pembaris kita guna untuk ukur apa? Ketinggian dough. So ini adalah ketinggian dough, ini adalah ketinggian dough. Kita guna pembaris untuk ukur. Jadi ketinggian dough tu adalah kita punya RV. Ketinggian dough ni. Okey, so dari gambar saya dah dapat saya punya RV, saya dapat saya punya RV. Dan last kali kita nak cari constant variable ataupun boleh ubah yang dimalarkan. So apa boleh ubah yang dimalarkan? Tengok dalam dua gambar ni, apakah benda yang sama? So sekarang ni dia adalah benda yang sama, yang mula-mula masa 0 minit dia macam ni, lepas 8 minit dia macam ni. So apa benda yang sama? Kita ubah tak kita punya dough roti? Tak, kita menggunakan dough yang sama. Jadi dough roti saya adalah constant variable, pemboleh ubah dimalarkan. So daripada rajah tadi,
Masa tadi saya baca rajah ni, saya tengok rajah ni, saya tak tengok pun yang atas-atas ni. Kita refer gambar je, kita dapat 3 beradik terus. Dari 3 beradik ni, kejap lagi kita buat puzzle, kita dapatkan 30 markah. Okay, so 30 markah untuk kertas 2 bahagian A dan kertas 2 bahagian C tau. Soalan nombor 10. Jangan kata bukan bahagian 2 bahagian A ni terus 30 markah tau. Bahagian A ni ada 20 markah, lagi 10 dekat bahagian C nombor 10. Question apa? 10. Okey, itu adalah MV, CV dan RV yang saya cari melalui rajah. Saya kata ini adalah cara kalau korang baca statement ataupun soalan tu bagi statement yang sangat pendek, langsung tak dapat cari MV, CV dan RV, kita cari menggunakan rajah. Misal kata tak ada rajah diberi, soalan ni dia tak bagi apa-apa rajah, tapi dia bagi jadual. Daripada jadual pun kita boleh cari kita punya MV dan RV. Macam mana? Misal kata rajah tak ada, dia bagi jadual. So kita nak cari kita punya pemboleh wadi, manipulasi dan bergerak balas. Macam mana? Kena ingat setiap kali jadual yang baris yang pertama ini sentiasa MV dan baris yang kedua sentiasa RV. Jadi kalau kita nak listkan balik MV adalah apa, kita salin je apa-apa yang ada dalam kepala jadual. MV adalah masa, nak tulis unit ke tak, tulis boleh, tak tulis pun boleh. RV, ketinggian dom, nak tulis unit ke tak, boleh tulis, tak tulis pun boleh. Dan CV, dalam gambar, dalam jadual kita tak boleh cari CV. Biasanya CV kita akan jumpa at least dekat dalam soalan. Dia kadang-kadang dia guna perkataan sama, tidak berubah, tidak berbeza, kekal. So itu adalah perkataan-perkataan yang digunakan untuk cari CV. Misal kata kita tak ada gambar rajah, dan pada jadual dan statement kita kena cari 3 benda tu. Okay? So sekarang kita dah cari 3 benda penting, 3 beradik ni, CV, MV dan RV. Saya dah tuliskan saya punya MV, CV, RV. So for now, faham ke tidak? Kalau tak faham, tolong tulis dekat komen, tolong tulis dekat live chat. Saya akan terus terangkan sampai korang faham. Ingat, dapat kertas 2, baca soalan. Ingat, dapat kertas 2, cari 3 beradik. Cari 3 beradik, cari 3 beradik. Tak ada 3 beradik, terus tak boleh buat apa-apa dalam kertas 2 bahagian A dan juga kertas 2 bahagian C question nombor 10. Ingat, saya dah ingatkan banyak kali ni. Kalau tak ingat juga, ligi-ligi kau. Alright kan. Okay, so sekarang itu kita baru je cari kita punya 3 langkah ni, 3 benda yang kita kena cari ni. Dan macam mana nak dapatkan 30 markah tu, madam? Sekarang kita pergi dekat bahagian sini. So, biasanya dalam soalan paper tu bahagian A ni, dia akan bagi statement dan dekat bawah tu ada soalan-soalan yang dia suruh kita jawab. Contohnya suruh cari hipotesis, kesimpulan, dia suruh cari inference, definisi secara operasi, betul? So, semua benda tu kita akan buat menggunakan MV, RV dan juga CV. Sebab tu macam saya kata, dapat paper tu cari 3 ni dulu. Tak cari, tak boleh jawab. Okay, so sekarang kita nak tengok first soalan. Misal kata dia suruh cari tujuan eksperimen. Macam mana nak cari, macam mana nak tulis tujuan eksperimen untuk mengkaji hubungan di antara RV dan MV. Kita ada RV tak? Ada. Kita ada MV tak? Ada. So macam mana nak tulis tujuan eksperimen? Untuk mengkaji hubungan di antara RV kita apa? Ketinggian dan MV masa. Alright. So itu adalah tujuan eksperimen. Kita gunakan apa? MV dan RV je.
hafal ayat dia untuk mengkaji hubungan di antara. Itu adalah format untuk tujuan eksperimen. So sekarang, 1 markah untuk tujuan. Ni kalau misal kata soalan memang tak bagi tujuan eksperimen. Ingat tak masa kita baca soalan tadi, kita dah dapat kita punya tujuan eksperimen. Akan ada yang tanya, "Madam, kalau saya nak tulis untuk mengkaji tindakan Yes dalam pembuatan roti, boleh ke tak?" So boleh ke tak? Boleh. Tak ada masalah. Salin balik jawapan dalam soalan. Jawapan dalam soalan. Alright. Tapi misal kata nak jawab macam ni pun boleh. Dua-dua betul. Dua-dua ada markah. Alright. So itu adalah tujuan eksperimen. Kedua, kita nak tengok cara buat pemerhatian. Misal kata lepas eksperimen soalan tanya cara buat pemerhatian. Tak cara buat soalan tanya tentang pemerhatian. Apakah yang dapat diperhatikan pada rajah yang diberi ke macam tu. So untuk pemerhatian ni dia tak ada format, tapi apa yang kita kena tahu, pemerhatian. Perhatikan. Guna mata apa yang kita nampak dalam soalan. Apa yang kita nampak. Tengok soalan. Tengok guna mata apa yang kita nampak. So untuk pemerhatian ni kita boleh, macam sekarang ni saya ada 2 rajah, betul? Saya boleh nak ceritakan satu rajah. Pada masa 0 minit, doh roti adalah 2 cm. Ketinggian doh roti adalah 2 cm. Itu pemerhatian yang pertama. Pemerhatian yang kedua, boleh juga saya bercakap pada rajah kedua ni. Pada minit ke-8 ataupun pada masa 8 minit, ketinggian doh adalah pap. Okey, so pemerhatian ni dia bukan satu je. Dia boleh kita nak cakap pasal ni atau nak cakap pasal ni. Guna mata, tengok soalan. Alright? Okey, itu adalah pemerhatian apa yang kita nampak dalam soalan. Okey, kalau ada yang tanya, boleh buat perbandingan tak, madam? Maksudnya ketinggian doh pada minit ke-8 lebih tinggi daripada ketinggian doh pada minit 0. Itu pemerhatian tak? Kita guna mata ke tak? Yes, kita masih gunakan mata. So pemerhatian boleh jadi macam-macam, bergantung pada kita nak buat yang mana. Alright, so itu adalah satu markah apa yang kita nampak. So guna mata, tengok pada rajah, ceritakan, explain balik apa yang korang nampak pada rajah. Okay, tadi saya bagi contoh. Pada minit ke-8, ketinggian doh adalah pa. Itu adalah pemerhatian. Saya guna mata saya tengok soalan, saya terangkan balik apa yang jadi. Alright, so and then inference. Pemerhatian is very direct. So saya tak tulis dulu jawapan dia. Korang dah dapat salin saya bagi tahu tadi. And then inference, pemerhatian kerana RV. Okay, pemerhatian kerana RV. Apakah itu? So apa pemerhatian kita? Misal kata saya nak buat inference untuk rajah saya yang pertama. Ketinggian doh pada rajah pada masa 8 minit adalah 5.5, ataupun cakap ketinggian doh pada masa 8 minit lebih tinggi. So kita bandingkan kerana apa? So tindakan yeast dalam pembuatan roti. Ataupun pemerhatian. Apa pemerhatian kita tadi? Misal kata saya bercakap pasal this one, saya bandingkan ketinggian doh ketinggian doh pada minit ke-8 lebih tinggi. So itu adalah saya punya pemerhatian. Kerana kerana ini adalah saya punya pemerhatian kerana RV. RV kalau dekat sini adalah ketinggian doh kan. Dalam RV yang sebenar, dekat atas ni kita ada lagi satu RV, betul? So RV yang sebenar kita ataupun RV yang kita akan guna dalam kesimpulan adalah kita nak cakap pasal tindak balas yeast dalam pembuatan roti. So untuk inference, ketinggian doh pada minit ke-8 lebih tinggi kerana tindak balas yeast. Dan siap. Itu adalah inference. Okey, dapat ke tak? Okey, itu adalah inference. Now kita nak buat hipotesis. Saya tahu ramai suka hipotesis. Inference ni adalah sebab hipotesis ni
Atau kadang-kadang soalan jahat sikit, dia tak bagi nama hipotesis, dia bagi nama hubungan. Apakah hubungan di antara bla 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 bla? Hubungan pun adalah hipotesis, dua-dua benda yang sama. Saya dah terangkan dalam video saya sebelum ni. Tengok video saya sebelum ni, lepas habis sekarang ni terus tengok supaya dapat faham apa yang saya cuba sampaikan. Hubungan dan hipotesis benda yang sama. Format penulisan dia, semakin apa MV, semakin apa RV. Apa ni kita ceritalah semakin banyak atau sedikit. Ini pun sama, semakin tinggi atau rendah. Kita bercakap pasal dia punya ukuran. So, semakin apa MV, semakin apa RV. Kita cuba buat dia punya puzzle dulu. Semakin apa tinggal kosong. MV saya apa? Masa. Semakin apa masa, semakin apa ketinggian doh. Betul? Alright. Okay, anggap saya dah tulis apa-apa. Semakin apa masa, semakin ketinggian doh. Apa yang kita nampak hubungan dengan pasal masa dengan ketinggian doh? Masa dengan ketinggian. So apa yang kita nampak? Semakin meningkat masa ataupun semakin panjang masa, ketinggian doh apa jadi? Semakin tinggi ketinggian doh. Semakin, ini ada ukuran, saya boleh kata semakin meningkat masa, semakin tinggi ketinggian doh. Ataupun semakin meningkat masa, semakin meningkat ketinggian doh pun boleh. Janji maksud dia, kita nak cakap bila masa makin lama, ketinggian makin tinggi. Itu adalah hubungan ataupun hipotesis. Atau nak tulis jika maka. Jika MV, maka RV. Jika masa, okay? Jika masa ni saya punya MV. Jika masa, maka ketinggian doh RV. Jika masa panjang ataupun lama, maka apa jadi dekat kita punya doh? Maka ketinggian doh meningkat. Lengkapkan ayat dia. Lengkapkan, jangan terus tinggalkan kosong. Semakin masa, semakin ketinggian doh. Tak lengkap. Lengkapkan ayat dia supaya ada jalan cerita. Okey, so itu adalah hipotesis. Saya tahu ramai suka buat hipotesis. Hipotesis ni senang. Dan kita nak pergi kepada yang student tak suka definisi secara operasi. Betul tak? Betul tak saya kata? Ramai tak suka definisi secara operasi. Betul? Siapa yang suka, jawab suka. Siapa tak suka, jawab tak suka. I believe ramai yang kata tak suka mendefinisi secara operasi sebab kalau nampak je soalan terus tinggal kosong. Kenapa? Sebab tak ada tipuan. Tapi sebenarnya definisi secara operasi ni adalah benda yang sangat senang. Kenapa? Definisi secara operasi kita akan gunakan cara jawab dia. Soalan ialah RV. Yang bawah ni soalan ialah RV. Apa maksudnya? Contohnya saya punya soalan, berikan definisi secara operasi bagi pertumbuhan yeast. Itu adalah saya punya soalan. Jadi pertumbuhan yeast adalah saya punya soalan. Guna format soalan ialah RV. Soalan ialah bergerak balas. Soalan apa tadi? Pertumbuhan yeast. Okey, pertumbuhan yeast adalah saya punya soalan. Soalan ialah soalan ialah bergerak balas. Apa bergerak balas kita? Tengok balik, ketinggian doh. Pertumbuhan yeast ialah ketinggian doh. Dan terus dah siap awak punya definisi secara operasi. Susah ke tak? Tak, gunakan apa je sebenarnya? RV je, guna RV, bergerak balas sahaja. Tak susah pun. Sebab tu dapat soalan cari tiga beradik ni. Tiga beradik ni kita guna dalam setiap soalan yang ditanya nanti. Tak ada tiga beradik ni, tak ada ni semua. Salah tiga beradik ni, salahlah korang punya jawapan. Alright, make sure buat ni betul-betul. Kena tahu apakah dimanipulasi, apakah bergerak balas, apakah malam. Okay, so definisi secara operasi sekarang, kalau saya tanya sekarang dah boleh buat ke tak definisi secara operasi? Soalan ialah RV. Kalau contoh soalan tanya apakah
definisi secara operasi bagi pertumbuhan growth, bakteria growth, pertumbuhan kulat. Sebagai contoh, pertumbuhan kulat ialah luas kulat di atas roti. Sebagai contoh, saya punya RV adalah luas kulat di atas roti. Faham tak? Gunakan RV je untuk buat kita punya definisi secara operasi. Now, kita nak tengok graf. Sebab dalam soalan 2 dia akan minta kita buat graf dan dia minta kita baca alat, betul tak? So sekarang ni kita kena buat graf. Kena tahu cara buat graf RV melawan MV. Graf ketinggian doh melawan masa. Ketinggian doh adalah saya punya RV, masa adalah saya punya MV. Graf RV melawan MV. Graf ketinggian doh melawan masa. Kalau nampak dalam soalan, dia kata lukiskan, lengkapkan graf ketinggian doh melawan masa. So daripada ayat ni kita boleh cari sebenarnya kita punya RV dan juga MV. Dan masa nak lukis graf, pastinya ini akan sentiasa kita punya RV, ini akan sentiasa kita punya MV. RV ketinggian doh, MV adalah masa. So bayangkan kalau tiba-tiba soalan bagi graf, boleh tak kita nak cari MV dan RV? Boleh, sebab kita tahu apa-apa yang tulis dekat sini adalah kita punya RV. Apa-apa yang tulis dekat bawah ni adalah kita punya MV. Okay, so sekarang kita nak lukis kita punya graf. Soalan ada bagi jadual. Jadual tak lengkap. Kalau tak nampak jadual ni, boleh tengok dekat download material saya letak dekat description. Tengok dan kita buat sama-sama lah. Alright. So ketinggian masa 0 minit, berapa ketinggian dia? Kita kena tengok rajah. Gunakan skill membaca pembaris. Nampak pop. Ketinggian dia adalah 2.0. Okay. And then ketinggian dia yang kedua pada minit ke-8, ini adalah 5.5 5.5. Okay, saya lengkapkan saya punya jadual. And then saya nak lukis saya punya graf. Saya dah letak sikit point-point. Untuk lukis graf, make sure point-point kita tandakan Okay, so tadi saya dapat masa minit kosong ketinggian doh adalah 2. Minit kosong, ini minit kosong ketinggian 2 saya tandakan. And then minit 8, 5.5. Pada minit ke-8 dia adalah 5.5, sampai around here. Dalam exam gunakan kertas graf betul-betul, gunakan pembaris. Okay, saya dah ada saya punya point. Kita nak lukis graf. Satu markah pada point yang kita tandakan, satu lagi markah pada garisan. Sambungkan titik-titik semua ni. Okay, sambungkan. Itu adalah satu lagi markah. Graf kalau 2 markah, point adalah 1 markah, sambung garisan adalah 1 lagi markah. Okay, so itu adalah cara untuk buat graf. Kena tahu ini adalah RV, ini adalah MV. And then kita tengok lagi, kalau soalan, certain soalan dia suka tanya ramalan. Ramalkan apa akan berlaku pada minit ke-12 sebagai contoh. So ramalan ni sebenarnya dia adalah agak-agak apa yang akan jadi, betul? Tapi kita nak agak-agak macam mana? First, kita boleh agak-agak melalui jadual. Kita nampak bila masa makin naik, so ketinggian pun makin naik. So mungkin pada minit ke-12, mungkin ketinggian doh tu akan makin menaik lagi, betul? So itu adalah kita punya ramalan kalau melalui jadual. Kalau melalui graf, dia kata pada minit ke-12. Sebagai contohlah, dia tanya ramalkan apa akan jadi pada minit ke-12. Apa yang kita boleh ramalkan adalah kita tengok graf makin lama naik. Pada minit ke-12, apa ramalan kita? Apa yang kena buat? Tandakan pada graf, pakai pembaris, buat garis dot sampai kena line. Kalau line ni tak panjang, panjangkan sikit lagi. And then dah sampai kena line, tarik dia ke kiri. So apa ramalan kita? Pada minit ke-12, ketinggian doh adalah 6 cm. Kena bagi tahu numbers 6 cm. Sama juga dekat sini, pada minit ke-12, apa yang kita agak-agak bagi nombor 6 cm. Okey, kena ramalkan sesuatu yang logik, jangan tak logik.
Alright, so ini 6 cm. So jawapan biasanya dia akan bagi dalam range. Misal kata kalau student jawab apa-apa nombor yang atas daripada 5.8 dikira betul. Sebab apa? Sebab ini adalah ramalan. Mungkin ada yang ramalkan 5.9, ada yang ramalkan 6.2. Semua tu masih dikira betul, asalkan dia lebih daripada kita punya data. Okay, so ramalan tu kena logik. Dia tak semestinya tepat. Mungkin jawapan awak dengan kawan lain, tapi dua-dua betul. Itu adalah ramalan kita agak-agak apa akan jadi. Dan last sekali akan ada soalan tanya kesimpulan. Betul? Untuk kesimpulan ada dua cara. First, misal kata blank, terlalu blank, tak tahu nak buat kesimpulan apa yang kita boleh buat, tulis balik hipotesis. Kesimpulan dan hipotesis benda yang sama sebenarnya. Cumanya hipotesis ni kita akan buat di awal eksperimen, kesimpulan kita buat di hujung eksperimen. Tapi sebenarnya dua-dua benda yang sama. So, misal kata blank, buat kesimpulan macam mana tak reti, buat balik hipotesis semakin jika maka. Itu cara pertama, misal kata blank. Tapi seeloknya guna cara kedua. Format dia RV dipengaruhi oleh MV. RV is affected by MV. Ketinggian doh dipengaruhi oleh masa. Okay, nak tulis ke? Ketinggian doh dipengaruhi oleh masa. Itu adalah kesimpulan. Itu kesimpulan yang paling tepat. Misal kata blank, guna backup plan. Kesimpulan, tulis balik hipotesis. Dua-dua benda yang sama. Alright, itu yang kita dah tengok untuk paper 2 bahagian A. Paper 2 bahagian A ada 4 soalan, 5 markah, 5 markah, 5 markah, 5 markah. Betul ke? 5 kali 4, 20. Yes! Paper 2 bahagian A adalah 20 markah, ada 4 soalan, 5, 5, 5, 5. So, semuanya adalah 20 markah. Make sure 20 markah ni korang dah pegang. Macam mana nak pegang? Kuatkan dekat sini. Dapat soalan, cari 3 beradik. Dapat soalan paper tu, cari 3 beradik. Dari 3 beradik ni, baru kita boleh buat semua. Alright? Okay, sekarang kita nak tengok pula cara untuk skor lagi. Sebab saya kata 30 markah kan, 20 markah dah dapat. Kita nak cari lagi 10 markah. Dalam mana? Kertas 2 bahagian C, soalan yang ke-10. Soalan nombor 10. Okay, sekarang kita akan tengok macam mana nak dapatkan lagi 10 markah supaya kita ada 30 markah dalam genggaman untuk Sains SPM. Are you ready, guys? So, kertas 2 bahagian C, section C pula. Soalan nombor 10. Sasul. Kertas 2 bahagian C, soalan nombor 10 ni adalah tempat di mana kita akan dapatkan lagi 10 markah confirm dalam genggaman. So, kenapa bahagian C soalan nombor 10 ni? Sebab macam saya kata, kertas 2 bahagian A adalah penyiasatan saintifik dan juga kertas 2 bahagian C soalan nombor 10 adalah penyiasatan saintifik. Bila penyiasatan saintifik, kita tak payah baca buku. Maksudnya, kita tak perlu tahu sangat teori, kita hanya bermain dengan kaedah membuat eksperimen. So, saya dah bagi soalan, saya ada bagi ambil satu contoh soalan. Boleh tengok dekat bahan yang saya bagi dekat description. Saya ada bagi soalan ni juga. Misal katalah tak nampak apa yang saya tulis, so kita akan buat sama-sama. Saya kata kertas 2 jawapan pada soalan. Kita nak cari jawapan dan buat soalan. Sebab ramai yang kata soalan 10 ni susah nak buat. Dia paling tak suka soalan nombor 10. Ada yang kata boleh buat, tapi bila suruh bahagian prosedur, saya tinggalkan. Madam, jangan. Dapatkan 10 markah dekat soalan nombor 10 ni sebab dia adalah kira kata markah bonus. Kita tinggal cari jawapan, kita susun-susun jadi puzzle. Alright, so kertas berbagai soalan nombor 10, saya bagi satu contoh. Murid P dan murid Q sedang berayun pada kelajuan yang sama. Kita ada 2 orang tengah naik buai, dia tengah berayun. Murid Q mengambil masa yang lama untuk berhenti berayun berbanding murid P. Dia kata budak yang Q ni dia orang gerak sama-sama kelajuan, tapi Q lagi lambat berhenti. P dah berhenti, Q masih lagi berayun. Situasi ini menunjukkan masa yang diambil oleh objek yang bergerak untuk berhenti bergantung pada jisimnya. So, dia ada bagi satu statement yang panjang ni, yang student nampak je, oh panjangnya, tak nak buat. Gitu kan? Okay, so
Jangan macam tu, sebab dalam ini ada jawapan. So apa jawapan dia? Macam saya kata, kertas 2, dapat kertas 2, especially bahagian penyiasatan saintifik, cari 3 beradik. So apa yang kita nak buat sekarang? Daripada pernyataan kita cari 3 beradik. Baca dulu pernyataan. Murid P dan murid Q sedang berayun pada kelajuan yang sama. Kita ada berapa orang? Ada 2 orang. 2 orang yang sama ke berbeza? 2 orang yang berbeza. Jadi dari situ dapat bayangkan tak apa yang kita dapat cari sekarang ni? Kita dapat cari pemboleh ubah dimanipulasi. 2 orang berbeza. Okey, tapi tak apa, saya tak nak tunjuk tu dulu. Kita baca lagi. Kok ada lagi yang lagi tepat kita boleh cari. Murid PQ sedang berayun pada kelajuan yang sama. Nampak perkataan sama? Sama ni adalah keyword untuk siapa? Kelajuan yang sama. Sama adalah keyword untuk pemboleh ubah dimalarkan, constant variable. Jadi CV saya dah jumpa, iaitu apa? Kelajuan. Sama ni adalah keyword untuk constant variable atau pemboleh ubah yang sama. CV saya adalah kelajuan. Kelajuan apa? Ayunan lah. Okey. Macam saya kata, lengkapkan. Tulis kelajuan je, nanti macam pemeriksa macam, kelajuan apa? So lengkapkan kelajuan ayunan lah. Kita tengah main buai. And then, murid Q mengambil masa lebih lama untuk berhenti berayun berbanding murid P. Dia kata, kalau tengok saya lukis gambar, murid Q ni, orang dia lagi besar, P ni kanak-kanak. So, yang Q ni, yang dewasa ni atau remaja ni, dia nak berhenti lagi lambat berbanding P. So, dari situ kita nampak sikit lah apa yang soalan cuba sampaikan. Dan situasi ini menunjukkan masa yang diambil oleh objek yang bergerak untuk berhenti bergantung pada jisimnya. Ada tak kita boleh cari tak MV ataupun RV dekat sini? Sebab CV kita dah jumpa. Kita nak cari lagi 2. Okey, situasi ini menunjukkan, tunjuk pemerhatian, masa yang diambil. Masa benda yang kita boleh kira ke tak? Boleh kira. Jadi hint-hint dia adalah RV. Mungkin oleh objek yang bergerak untuk berhenti bergantung pada jisimnya. Sekarang ni, jisim ni adalah sama atau berbeza? Sama atau berbeza? Jisim. Tadi kita ada 2 orang. 2 orang yang sama ke berbeza? Jadi murid ataupun orang tu dan juga jisim ni, kita boleh kata dia punya pemboleh ubah dimanipulasi. Yes, that's correct. So jisimnya kita ada 2 orang yang berat, yang berbeza, betul? Jadi jisim adalah kita punya manipulasi. Dan yang saya gariskan, masa yang diambil oleh objek yang bergerak untuk berhenti, itu adalah RV. Sebab saya kata RV adalah benda yang kita boleh ukur, kita boleh kira. Kita boleh kira masa ke tak? Kita boleh kira. Maksudnya sepanjang dia berayun, kita ambil masa bila dia berhenti. Okey? Kita ambil masa. Itu adalah benda yang kita ukur. Jadi masa yang diambil oleh objek bergerak untuk berhenti adalah kita punya RV. So MV tadi apa? Jisim. Jisim apa? Kita boleh kata objek lah. Orang tu masih dikira sebagai objek. RV kita apa? Responding variable, bergerak balas. Masa yang diambil oleh objek bergerak untuk berhenti. So 3 ni dah lengkap. Saya dah dapat MVCVRB. Dah baca soalan lain belum? Belum. Cari ni dulu. Alright. So daripada 3 soalan ni, biasanya soalan akan terus tanya hipotesis. Untuk paper question number 10 ni, dia akan terus minta kita cari hipotesis. So ingat tak tadi apa cara kita nak buat hipotesis? Semakin MV, semakin RV. Jadi semakin betul? Semakin apa MV? MV saya apa? Jisim objek. Semakin apa?
Masa yang diambil, salin balik masa yang diambil bla 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 bla. Habiskan So, hipotesis kita lengkapkan ayat. Semakin apa jisim objek, semakin apa masa yang diambil untuk dia berhenti. Kita ambil pada kita punya statement tadi. Dia kata murid Q mengambil masa yang lebih lama untuk berhenti berayun. Betul tak? So murid Q ni, kalau daripada gambar, dia jisim dia tinggi ke rendah, besar ke kecil. So murid Q jisim dia besar ataupun tinggi. Semakin tinggi ataupun berat kan boleh semakin tinggi jisim objek, semakin lama masa yang diambil oleh objek untuk berhenti berayun. Ini kita dapat daripada sini. Maksudnya ada 3 ni terus kita dapat buat hipotesis. 1 markah free je. Okay, and then biasa soalan nombor 10 dia akan bagi dia punya soalan dengan menggunakan pasir, 2 baldi plastik dan radas yang bersesuaian. Dia suruh buat satu eksperimen yang berkaitan dengan statement tadi. So apa yang kita nak kena buat eksperimen ni? Dekat sini kita cari dulu apa yang dia bagi. Sebab kita dah ada MV, RV, CV. 3 beradik kita dah jumpa. Kita cari lagi apa info kita dapat kat sini. Dia kata dengan menggunakan pasir bla 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 bla. Itu adalah apa? Radas. Pasir, 2 baldi plastik dan radas yang bersesuaian. So yang dia bagi ni adalah radas. Okay, itu adalah info yang dia bagi. Dan kita tengok pada soalan dulu. Soalan suruh buat tujuan eksperimen. Ingat tak tadi saya kata macam mana buat tujuan eksperimen? Untuk mengkaji hubungan di antara MV dan RV. Tulis balik. Untuk mengkaji hubungan di antara MV dan RV. Apa kita punya MV? Jisim objek. Ataupun nak tulis terbalik pun boleh. Nak RV dulu baru MV pun boleh. Jisim objek untuk mengkaji hubungan di antara MV dan RV. Tulis balik RV, masa yang diambil bla 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 habiskan. Untuk mengkaji hubungan di antara MV dan RV adalah kita punya tujuan eksperimen. And then soalan akan tanya, pemboleh ubah. Kita dah ada belum? Dah ada, salin balik. Salin. Okey, pemboleh ubah apa? Kita dah dapat. Di situ ada 3 markah kadang-kadang. Okey. And then senarai radas dan bahan. Dekat sini soalan ada bagi 2. Pasir. Salin baliklah sebab biasanya soalan akan bagi beberapa. 2 baldi plastik. Okey, dan radas-radas yang bersesuaian. Kita belum lengkap lagi kita baru ada 2, kita kena lengkapkan lagi. So macam mana nak lengkapkan? Okey, sekarang kita nak gunakan senarai radas yang dia bagi dengan kita nak tiru balik gambar rajah yang diberi. Sekarang kita ada buai kan? Dan kita ada orang tengah duduk atas buai. And then kita tengok balik apa yang dia bagi. Dia bagi kita 2 baldi plastik. Boleh tak kalau saya nak gantikan 2 baldi plastik ni dengan orang? So saya ada 2 orang, saya ada 2 baldi plastik. Baik kan? Sini saya letak 1 baldi plastik, sini saya letak 1 baldi plastik. Boleh ke tak? Boleh. So kita ada 2 baldi plastik. Okay. And then apa lagi soalan bagi? Soalan bagi pasir. Dan kita dekat gambar kita ada apa? Kita ada 2 orang yang berbeza berat. Macam mana saya nak kaitkan pasir dan berat? Lagi banyak pasir, lagi berat. Betul tak? So 1 baldi saya letak pasir yang banyak. Okay, mungkin pasir dia penuh. 1 lagi saya letak sikit. So saya ada 2 baldi plastik yang berbeza berat. Betul tak? Okay, tengok lagi. Kita ada 2 radas ni, kita nak lengkapkan lagi. So kita tengok lagi radas apa yang kita kena buat. So 2 benda ni ataupun 2 buaian dan orang ni dia tergantung. So macam mana saya nak buat saya punya baldi ni tergantung? Mestilah kena, okay, ni handle lah, kena ada tali yang ikat kat kita punya baldi. So radas apa yang saya pakai tadi? Tali.
tali untuk ikat dekat body. Dan tali ni nak gantung dekat mana? Dalam eksperimen kita akan letak mungkin kaki retot ke kan, ataupun batang besi ke. Alright, so saya letaklah saya punya, saya kata kaki retot. So apa lagi selain tali saya tadi saya pakai? Saya boleh pakai kaki retot. Bayangkanlah bali saya kecil, kaki retot. Kalau tak nak pakai kaki retot, korang kata nak pakai tiang besi atau batang besi dan sebagainya pun boleh. Janji dia kita nak bagi tahu bali ni tergantung. Dia digantung dekat mana? Dekat apa-apalah, kayu ke. Alright. Okay, and then dah sama tak? Dah sama. Okay, kita dah ada dua orang yang berbeza. Dua orang yang berbeza. Kita dah ada dalam bentuk buaian tergantung. So kita dah gantung dia. Then apa yang kita nak buat? Kita nak okay, ni pasir tadi, macam mana kita nak tahu berat dalam dia? So kita kena tahu berat. So untuk kita masukkan pasir dalam bali tu, kita kena timbang dia dulu, betul tak? So akan ada penimbang. Okay, cantik penimbang. So ini adalah penimbang 6, 3, 9. So saya ada penimbang. And then sekarang kita nak kira apa tadi? Ingat tak saya kata RV adalah benda yang kita kira. So apa RV kita? Masa. Macam mana kita nak kira masa dekat kita punya radas ni? Macam mana nak kira? Gunakan jam. Jam apa? Jam randik. Biasa dalam lab kita pakai jam randik. So kena ada jam randik. 12, 6, 3, 9, 4. Okey, so apa lagi alat yang kita pakai? Jam randik. Okey. So dia dah kira ni dah boleh lengkap. Kalau korang ada more, tulis lagi. Kalau misal katalah korang tak nak letak ni, misal kata tak ingat, tak tahu pun nak kena letak, tak apa, janji yang penting this one ada baldi yang berbeza jisim pun dah ada. Alright, so radas saya dah lengkap. Now kita nak pergi kepada yang paling student tak suka, prosedur, langkah. Ini 4 langkah sayang. Jangan tinggal kosong. 4 markah. Kadang-kadang mungkin ada kadang-kadang soalan tu dia nak kurang-kurangkan sikit, dia bagi 3 markah ke 2 markah ke. Tapi ini biasanya markah dia banyak. Jangan tinggal kosong. Tolong jawab. Nak jawab macam mana? Tengok tadi masa saya nak set up rajah ni saya lukis. Betul tak? Sama juga korang dalam exam, tolong lukis rajah korang. Radas korang set up eksperimen, tolong lukis. Okey? Kenapa? Bila dah lukis lagi senang kita nak buat prosedur. So saya tadi dah lukis. Ini ada saya punya setup. Okey? Dan prosedur yang pertama apa kita nak tulis sebabkan kita dah lukis? Susun radas seperti dalam rajah. Pak, dah siap satu step. Tak payahlah kita nak kata ambil 2 baldi, 1 baldi letak pasir sikit, 1 baldi letak pasir banyak, gantung dengan tali, ikat dekat kayu, and then gunakan jam randik, sediakan jam randik. Kita tak payah nak bercerita. So kita dah lukis macam ni. Ayat pertama, susun radas seperti dalam rajah. Dah siap satu step. Okay, ada yang kata certain pemeriksa tak bagi markah dekat sini. It's okay, sebab once korang dah dapat buat macam ni, maksudnya korang dah faham eksperimen tu nak buat apa. Okay, and then step kedua. Sebab tadi saya kata dah 4 langkah kan, maksudnya kena ada 4 langkah. Tapi yang ini certain pemeriksa bagi markah, certain pemeriksa tak bagi markah. Jadi kita kena at least ada mungkin 5, 3, 4, 5. Okay. Ada pemeriksa dia bagi markah terus sebab maksudnya awak dah faham, setup dah ada. Ada yang mungkin dia tak dapat nak bagi markah dekat situ, so tak dapat lah markah. Tapi untuk selamat, tulis je, lukis dan tulis ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua, apa yang kita nak cakap? Kita kena cakap berkaitan MV. Okay, kita nak bercakap berkaitan MV. So, sebelum cakap pasal MV, kita kena cakap pasal CV dulu.
Ingat kita ada 3 beradik, CV, MV, RV dan baru kelima. So CV apa? Apa CV kita? Kelajuan ayunan. Kita make it sama kan? Betul. So macam mana kita nak control kelajuan ayunan ni? Okay, macam awak main buai, kita misal kata ada 2 orang, kita akan tarik bagi paras yang sama baru kita lepaskan. Betul? So itu adalah cara untuk kita control kelajuan ayunan. Jadi macam mana kita nak make sure kelajuan dia sama? Kita angkat ataupun tarik jatuhkan. Okay, jatuhkan baldi kan? Kedua-dua baldi pada aras yang sama. Pada aras yang sama. So, pertama cakap pasal susunan, kedua cakap pasal CV. Macam mana kita nak make sure dia sama? Kalau macam ni, kita kena nak make sure dia sama, dua-dua baldi tu kita jatuhkan daripada aras yang sama supaya kita dapat kontrol kelajuan ayunan. Poin yang ketiga cakap tentang MV. Apa MV kita? Jisim objek. Okay. So, kita cakap balik. Apa perbezaan kita punya eksperimen ni? So, apa perbezaan dia? Bekas, mungkin kita boleh namakan A, B. Bekas A, bekas pula. Baldi A, macam mana kita nak bezakan? Baldi A kita letak pasir yang banyak. Baldi A dimasukkan, telah diisi dengan pasir 500 gram contohnya, dan baldi B dengan 100 gram. Kita nak nampakkan yang kita ada perbezaan jisim sebab kita punya MV adalah jisim. Kita kena tunjuk yang jisim dia berbeza. Okay? Dan step yang keempat, kita bercakap pasal RV kita. So CV kita dah cerita, kita akan jatuhkan dia daripada ketinggian sama. MV kita dah cerita, dua-dua ada berat yang beza. Dan RV kita apa? Masa yang diambil oleh objek untuk berhenti. So RV, macam mana kita nak buat RV? Kita samalah, RV kita adalah masa yang diambil. Jadi RV kita gunakan jam randik untuk mengambil masa yang diambil oleh objek untuk berhenti. Okay, so masa yang diambil oleh apa tadi? Objek kita adalah baldi. Baldi bergerak untuk berhenti. Diambil menggunakan apa? Jam randik. Betul? Okay, so poin keempat, cerita pasal korang punya RV. So kita dah ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama cakap pasal susunan radas, yang kedua cakap pasal CV, yang ketiga cakap pasal MV, yang keempat cakap pasal RV. Dan kelima, lepas dah ambil masa, ceritakan macam mana kita kumpul data ataupun rekod data. Sebenarnya itu nak cakap pasal jadual. Okey? Rekodkan masa di dalam satu jadual. Okey, kita cakap pasal kumpul data. Macam mana kita kumpul masa tadi tu? Kita masukkan dalam jadual. Alright. Okey, so dekat sini dah ada 5 step. Kalau ada certain mungkin boleh sampai 6 step, iaitu untuk eksperimen yang perlu ulang balik. So step 6, eksperimen ini diulang menggunakan bahan yang lain. Contohnya eksperimen ini diulang menggunakan berat yang berbeza. So itu adalah ulang. Yang keenam, kalau ada tak semua eksperimen ada untuk ulang. Ulang semula eksperimen menggunakan bla bla bla. Tapi tak semestinya semua eksperimen ada. Untuk eksperimen ni dia tak ada nombor 6. Alright. So, prosedur yang korang tak suka tu kita dah dapat buat. Dan last sekali, penjadualan.
Penjadualan ni sangat simple. Ingat tadi saya kata kalau jadual, apa yang kita kena buat? Kenalah ada kotak, betul? So, dekat dalam kotak apa nak tulis? Yang pertama, tuliskan kita punya MV. Yang kedua, tuliskan kita punya RV. Apa nak tulis dekat sini? Jisim objek. Jisim objek. Dekat sini RV, masa yang diambil untuk objek, untuk berhentilah. Masa bla bla bla. Tulis balik korang punya RV dalam kepala jadual. Dan dalam jadual ni nak kena isi apa-apa tak? Tak payah. Tinggalkan kosong. Sebab apa? Korang buat eksperimen tak? Tak buat. Kita baru rangka eksperimen. Jadi tak logik untuk kita ada data dalam jadual. Markah dekat mana? Markah sebenarnya nak tengok atas ni. Betul tak korang letak sini MB, sini RV? Kalau korang letak terbalik, tak ada markah. MB, RV. Okey? MB dulu, baru RV. Kalau nak buat jadual macam ni pun boleh. Jadual yang memanjang. Ini adalah MB, ini adalah RV. Dan buatlah kotak-kotak sikit. Tapi kotak dia tak payah isi. Alright, tinggalkan kosong. Itu adalah tips untuk dapatkan 10 markah dalam kertas 2 bahagian C soalan yang ke-10. Jadi kalau buat tadi paper tu bahagian A 20 markah, question number 10 10 markah, dapat 30 markah dalam genggaman. Dan soalan nombor 11 dan 12 macam saya kata, pilihan tapi jawab dua-dua. Ada masa lebih, jawab dua-dua. Mana yang markah tinggi, pemeriksa akan ambil. Okey, so kita nak lulus. Kalau nak lulus lah, at least kena dapat 60 markah keseluruhan. Kalau 30 markah dah dapat dalam question bahagian A dengan bahagian C, campur soalan nombor 11, mungkin dapat, kita letaklah 10 lagi. So kat situ kita dah dapat 40 markah dalam genggaman. Objektif lagi, saya dah bagi macam mana nak target at least 25 soalan betul. Kalau tak tahu, tak tengok lagi video saya, tengok video saya yang sebelum ni. Saya dah ajar macam mana nak at least score separuh daripada kertas sains SPM. Okey, ada apa-apa masalah, ada apa-apa yang tak faham, tolong tulis dekat live chat, tolong tulis dekat komen, saya akan reply. Saya doakan korang semua berjaya. Make sure tenangkan hati, jangan blank, jangan panik. Jangan blank pula, jangan panik. Bila kita panik, kita akan lupa semua benda yang kita dah sedia. Kita dah terlalu bersedia, tiba-tiba disebabkan panik, kita terus lupa semua benda. Dan reminder yang biasa saya bagi, make sure jangan study sebelum masuk Dewan Exam. Study tu macam saya kata, jangan buka buku teks. Sekadar bawa nota ringkas, nota korang lah. Bawa nota kecil untuk selak-selak, untuk kita at least baca-baca supaya kita tak terlalu lupa lah. Kalau bawa buku teks, bayangkan dalam buku teks tebal, selak, tiba-tiba dah kena masuk, tengok, alamak tak habis selak lagi, kita terus jadi panik. Bila kita panik, kita akan blank. Bila blank, tak dapat jawab. Macam mana dapat 30 markah? Alright, so itu adalah sedikit perkongsian tips daripada Madam Siti untuk dapatkan 30 markah, sekurang-kurangnya 30 markah dekat paper tu bahagian A dan juga bahagian C question number 10. Kalau boleh dapatkan lebih banyak markah lagi, jangan target lulus je, target untuk dapat A dalam SPM Science. Okey, itu saja daripada Madam Siti. Good luck, all the best. I'm wishing you all dapat A dalam SPM. Kita jumpa lagi, dia akan datang. Stay tuned, keep supporting eTuition. Bye guys.